Seterusnya adalah pembangunan ANOVA. ANOVA atau dipanggil sebagai Analysis of Variance. Ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat penting. Jadi, ANOVA untuk CRD, kita ada dua source of variation. Kalau awak tengok table awak tu, ANOVA table tu, belah kiri sekali tu, saya ada warna biru dengan merah. So, itu adalah column untuk source of variation. Jadi untuk CRD kita ada dua. Kita ada treatment dan juga experimental error. Treatment dan juga experimental error. Jadi, saya nak tekankan di sini, dalam ANOVA table ni, sebenarnya dua benda yang saya suka tengok dan ia sangat penting adalah apa dia? SOV, source of variation, dan juga degree of freedom. Degree of freedom. Yang lain-lain tu saya tak suka tengok ke? Tak ada bukan tak suka tengok, tetapi dua benda ni yang akan menentukan betul atau salah analisa awak nanti. Biasanya apabila awak dah dapat data nanti, awak akan analyse, awak akan masuk SAS untuk run, awak akan masuk SPSS, awak juga akan masuk ke ke Minitab. Ada siapa yang tahu menggunakan Minitab, dia akan masukkan ke Minitab. Ataupun kadang-kadang bagi yang simple-simple ni, kadang-kadang tak payah pakai SAS atau SPSS. Pakai Excel pun boleh. Pakai Excel pun boleh kalau tak ada software tu. Salah ke? Berdosa ke? Tak salah, tak berdosa pun. Sebenarnya tujuan software yang ada ni untuk memudahkan. Kalau tidak, awak kena kira lah satu-satu. Kira DF senang lagi. Kira sum of square, kira mean square, computed F, buka pula table, statistical table, comparekan pula. Jadi kerja awak jadi lambat. Sedangkan awak ada banyak data nak kena analyse. Jadi bila ada software ni memudahkan. Tetapi jangan ambil mudah. Bila ambil mudah takut jadi salah. Jadi apabila kita tidak mengambil mudah ni, ANOVA table ni yang sangat penting untuk dilihat. Jadi degree of freedom untuk treatment adalah T-1. T tu maksudnya treatment. Macam tadi kalau saya kata ada 4 treatment, T tolak 1. Jadi 4 tolak 1. Jadi saya punya degree of freedom saya adalah 3. Manakala untuk experimental error, degree of freedom punya formula di situ, T in the bracket R-1. T ada 4, R ada 3, tolak 1. Jadi 3 tolak 1, 2. Jadi 4 darab 3 sama dengan 12. Untuk total, RT-1. Total ni mana sajalah you pergi. Maksudnya mana saja ANOVA yang you tengok. Bila sampai kat total, dia punya formula dia adalah RT-1. Jadi, R tadi ada berapa? R ada 3, T ada 4, jadi 12. Experimental unit awak ada berapa? Ada 12. 12 tolak 1 jadi berapa? 12 tolak 1 jadi 11. Jadi, sebenarnya 11 ni asalnya dari mana? Awak boleh tengok boleh dekat atas tu, apabila degree of freedom untuk treatment, awak campurkan dengan degree of freedom untuk experimental error, awak akan dapat nilai yang sama. Kenapa saya ingatkan benda ni pada awak? Sebabnya apabila awak run SPSS khususnya lah ya. SPSS untuk SAS dia tak ada masalah sangat. Tapi untuk siapa yang run guna SPSS, dia akan keluar ada dua total kat situ. Corrected total dengan satu lagi. Saya tak ingat, tapi bila awak nak gunakan mana satu total yang betul, awak kena kira manual dulu. Kira secara manual awak punya replication dengan treatment awak tu, masukkan ke dalam ANOVA table secara manual. Yang ini tak lama, sekejap je. Tak payah gunakan kalkulator pun dah boleh agak berapa dah. So kita pergi pada slide seterusnya. Example 1. Ini contoh yang pertama. A study was conducted to study the effect of fertilizer A, B, C and E. Jadi kat sini dia ada berapa fertilizer? A, B, C, D and E. Ada 5. On the yield of a crop. Nak tengok kesan baja pada hasil. Kesan baja pada hasil. Dalam eksperimen,
kadang-kadang kita bukan tanya sahaja melihat pada hasil. Kita tengok balik kepada objektif kita. Okey, kalau objektif kita nak tengok, kalau hasil ni dia akan katalah kat situ objektifnya untuk melihat kesan treatment ni kepada hasil. Tapi ada juga yang nak tengok kesan treatment ni kepada pertumbuhan. Jadi bila menyebut pertumbuhan pokok ni banyak variables yang kita boleh guna untuk measure. Contohnya tinggi pokok, besar batang, bilangan daun, okey, berapa banyak buah yang keluar, bunga bila, itu nak tengok growth, pertumbuhan. Okey. Kalau hasil dia satu je lah, awak timbang dapat fresh weight, itulah hasil. Itu hasil. Okey. Jadi yang ini nak tengok kesan baja ni pada hasil. Jadi a field is divided into 20 equal plot. Maksudnya dia kata 20 ni 5 darab berapa dapat 20? 5 darab 4 20. Maksudnya di sini dia ada 4 replication. Okey, dia ada 4 replication, kemudian dia randomkan dia punya treatment dia tu, so dia dapatlah yang macam awak tengok tadi yang ada dekat dalam slide tadi, slide ni. Okey, jadi dia analyze. Okey, yang keluar A30, A52, C32 ni itu adalah dia punya result data dia letak kat situ. Bukan A30 tu nama siri ke tidak. A30 tu adalah mungkin hasil 30 kilo, B 52 kilo, C 32 kilo, E 54 kilo. Okey, maksudnya data yang diambil pada pokok tersebut di record. Okey. Jadi di sini dia suruh dia nak analyze pada 0.05% dan juga 0.01. Okey. Bagi yang run data dia menggunakan SPSS, kita boleh set. Nak tengok significant difference ni pada berapa? 5% ke 1%? Okey, 5% tu sama dengan 0.05 1% ni sama dengan 0.01. Okey, apa beza 0.05 dengan 0.1 ni? Mana lebih signifikan? Of course lah 0.1 lebih signifikan, 1% lebih signifikan sebab data dia tu lagi boleh kira macam 99% accurate. Kalau 5% ni only 95% accurate. But in agriculture research, kita biasa guna 0.05. Ada setengah research, dia tak guna 0.05 ataupun 0.01. Dia guna 10%. Itu pun ada. Okay. Tetapi, most agriculture research, dia akan pakai 0.05. Okay. Dia tak akan pakai 10% ataupun 0.1. Jarang. Okay. Jadi, dia dah run semua, dia dah dapat data ni. Jadi, kita tengok apa dia punya ANOVA table dia. Okey, tapi sebelum tu, okey, nak cerita sikit pasal hipotesis. Bila kita buat eksperimen, kena ada objektif, kena ada hipotesis. Hipotesis ni apa? Objektif ni apa? Objektif ni adalah apa tujuan? Apa tujuan buat eksperimen? Awak kena jawablah. Tujuan buat eksperimen ni nak tengok apa? Nak tengok growth. Nak tengok apa? Nak tengok yield. Okey? So, awak boleh ada 2 atau 3 objektif yang awak nak observe. Okey, yang awak nak tengok. Okey, apa beza dengan objektif dengan hipotesis? Beza. Okey, hipotesis ni adalah awak punya apa? Awak punya agak-agak apa yang awak akan dapatkan. Okey, hipotesis ni biasanya adalah satu statement, penyataan. Penyataannya ada 2 saja, iaitu terima atau tak terima. Okey, ni ulang baliklah field eksperimen yang telah agriculture research method yang awak dah belajar. Okey, ada 2 saja. Terima atau tidak. Dia tak boleh saya ragu-ragu. Tak boleh. Dalam melaksanakan satu keputusan. Sebab nak membawa kepada keputusan, hipotesis tu kena ada. Okey, jadi dalam nak melaksanakan satu keputusan, awak hanya boleh buat sama ada terima atau tak terima. Terima atau tolak. Okey. Jadi, penyataan hipotesis ada 2. Terima dan tidak terima. Kenapa benda ni perlu? Sebab apabila kita dapat result kita tu nanti, okey, biasanya kita akan nilai balik dekat computed F tu. Result yang kepada computed F tu. Kita akan tengok, kita akan bandingkan computed F tu dengan percentage significant difference yang kita nak test tadi tu. Kalau percentage significant difference dia tu, kalau dia punya nilai dia tu, okey, adalah
komputer F tu adalah lebih daripada nilai yang awak nak uji, maksudnya awak boleh terima lah awak punya keputusan tu. Tapi kalau dia rendah, tak boleh terima. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok, okey, HO tidak, maksudnya tidak terima. There's no significant difference. Tak ada beza antara treatment yang kita apply pada hasil tu. Tak ada beza pada treatment yang kita apply tu pada apa? Pada yield dia. Maksudnya, tak kisah nak letak banyak mana baja pun, hasil tetap sama. Itu HO. Manakala yang HA ni pula, there's significant difference. Ada beza. Walaupun sedikit, kalau kata dah dia tengok pada komputer F dengan yang significant value yang dia nak test tu, okay, ada beza, maksudnya dia tinggi, maka ada beza. Jadi maksud di sini, bila dia run eksperimen, dia dapat satu keputusan di mana antara semua treatment ni ada beza. Maksudnya treatment 2 ni dia memang memberikan hasil yang sangat baik, yang banyak berbanding dengan treatment 3 dan treatment 4. Okey. So itu adalah pernyataan hipotesis. Okey. Ada juga orang yang menulis pernyataan hipotesis dalam bentuk simbol. HO equal to mu1, mu2. Mu tu apa? Mu tu adalah average untuk treatment yang kita nak assign tu. Okay. Kalau katakan kita ada 5, tadi kan kita ada 5 treatment tadi tu, A, B, C, D, E. Jadi dia ada mu1, mu2, mu3, mu4 until mu5. Okay. Begitu juga sebaliknya. Okay. So, okay. Kita lihat pada step 3 ya. Kat situ ada slide saya step 3, calculate degree of freedom. Okey, bila awak dah dapat tu nanti awak kena kira sikit degree of freedom. Sebab kenapa penting? Sebab nanti masa kita nak run eksperimen kita tu nanti, masa kita nak analisa data tu nanti, kita akan lihat nilai di sini. Jadi di sini dia ada treatment dia ada 4, treatment ada 5. 5 tolak 1 sama dengan 4. Experimental error ada di sini experimental error dia T R-1. Experimental error dia adalah 15. Di mana 5 darab dengan 4 darab 1. 4 darab 1 sama dengan 3. 5 darab 3, 15. So, 4 campur 15 sama dengan 19. Ataupun you boleh buat 5 darab dengan 4. Okay. TR ke RT sama je lah. TR, RT tolak 1. Jadi, 5 darab 4, 20. 20 darab 1 sama dengan 19. Okay. Jadi, kita dah analyse tadi. Dia akan keluarlah table macam ni. Okay. Tapi taklah secantik macam ni awak tengok masa awak run SPSS ataupun awak run SAS. Dia keluar banyak-banyak. Jadi awak kena extract betul satu-satu. Tengok mana satu yang awak nak tarik untuk keluarkan jadi dalam bentuk ANOVA table yang macam ada dalam slide ni. Okey, jadi di sini kita tengok untuk yang kolom yang saya ada boldkan warna kuning. Di situ komputer F dia adalah 20.319. Okey. Tabular F dia 3.09. Okey. Jadi, bila awak run dalam SPSS atau ANOVA, dia akan keluar kat situ. Okey, nilai yang yang dikira dengan nilai yang 5% tu. Okey. Jadi, kalau awak tengok di situ nilai yang dikira tu lebih tinggi daripada nilai yang dinyatakan, maka awak punya hipotesis awak tu adalah untuk HA, di mana ada perbezaan yang bererti. There's significant difference between the treatment. Okey. Kadang-kala, okey, ada juga yang no significant. No significant maksudnya nilai komputer F tu lebih kecil daripada yang tabular tu. Jadi apa kena buat? Kita katakan di situ dia adalah no significant, non-significant difference. Jadi significant ni dia ada 5 dengan 1% tadi kan? So, kalau 5 kita katakan sebagai significant, tetapi kalau 1 kita katakan sebagai highly significant. Maksudnya dia punya significant itu sangat tinggi. Okay? Jadi, di sini kalau kita tengok, bila kita tengok pada tabular yang 5%, 3.06. Kalau yang tabular 1%, 1% dia 4.89. Jadi kita comparekan kat situ, dia still significant kalau kita compare dengan 1%.
Jadi di sini computed F2 adalah highly significant different. Maksudnya di sini awak punya hasil, outcome awak tu, result awak tu adalah perbezaannya sangat-sangat bererti.